Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Senang? Waalaikumsalam, Madam. Okay, so hari ni kita bincang latihan chapter 8. So, Madam dah masukkan chapter 8 dekat Google Site. Tak tahu awak sempat tengok ke tidak. Okay, tapi kita akan try jawab sama-sama lah. Okay. So, nampak tak? Nampak? Sekejap Chapter 8 ke chapter 5? Madam nak fikir sekejap. Mana awak lagi rasa sekejap dulu. Kita pergi dulu. Kita bincang chapter 8 dulu lah. Okay. Okay. So, soalan pertama. EcoR1 is restriction enzyme that cascades at specific point with the nucleotide sequence in DNA. So, apakah nucleotide sequence itu? Dia. Jawapan dia. C. Dia. C. Okay, so ni awak kena hafal lah kan, nak perlu dah. So, jawapan dia adalah C, iaitu GAAC. Okay, which of the following is not the characteristic of a cloning vector? So, cloning vector tu. Cloning vector tu apa? Plasmid. Plasmid tu contoh lah kan? Betul tak? Plasmid tu adalah salah satu contoh cloning vector. Okay, so DNA cloning vector, ada banyak lah yang awak belajar. Okay, so dia adalah satu vehicle, okay, yang kita guna dan gene cloning lah. Untuk apa kita gunakan cloning ni? Untuk insert DNA fragment ataupun storing DNA ke dalam dia lah. Bagi tahu apakah karakteristik of cloning vector yang pertama? D. Okay, ni cloning vector contoh plasmid. Okay, dan dia ada restriction site. Lagi dia ada ORI, iaitu origin of replication, and then dia ada kawasan yang ada ampicillin resistant. So yang pertama, apakah karakteristik of DNA cloning vector? Dia able to accept foreign DNA. So nanti ada cut. Okay. Untuk cloning vector kita hanya akan ada satu cut, iaitu dia cut and open untuk insert the foreign DNA into it lah. Okay. Yang kedua, dia able to replicate freely. Yang menyebabkan dia boleh replicate freely adalah sebab dia ada ORI ni. ORI ni adalah origin of replication, menyebabkan dia boleh replicate freely. Okay. Yang ketiga, ada apa ni? Has selectable genetic marker. selectable genetic marker. So dia resistant terhadap antibiotik lah, contohnya ampicillin resistant. Okay, so dia quote sebagai antibiotik resistant lah. Contoh antibiotik yang kita cakap tu adalah ampicillin. Dan yang terakhir, dia able, kalau tadi able to receive dengan accept, sekarang dia able to carry, membawa foreign ini masuk ke dalam mana? Host So ada empat ni. So bila awak tahu lukis benda ni, awak tahu dia ada benda penting, R site ni, restriction site untuk receive, dia ada origin of replication untuk replicate freely, ada ampicillin resistant, dan semua ni diperlukan untuk bawa DNA ni kepada host cell. So ada empat karakteristik yang awak kena ingat lah. Okay, so dekat sini tanya which one is not the characteristic, able to accept foreign DNA, betul. Able to replicate freely, salah? Betul. Able marker? Betul. Able to DNA recombinant? Salah. Sebab dia tulis DNA recombinant. Ni ciri-ciri apa ni? Able to receive DNA recombinant. Host cell.
sel yang akan terima DNA kombinasi. Okay. So seterusnya, registration enzyme are synthesized by, maknanya dihasilkan oleh apa dia? Dihasilkan apa? Registration enzyme. Tak, registration enzyme ni kita isolate dari mana? Bakteria. Ambil kita ambil dari bakteria. Sama lah macam kita ambil foreign DNA dan plasmid. So ni kita ambil daripada bakteria, contohnya E. coli. So enzyme tu kita synthesize daripada bakteria. Okay. So jawapan ni bakteria lah. Okay. So bakteria ni protected from their own unit enzyme. Okay. Tapi dia boleh cut the viral DNA. Bakteria dalam dia ada registration enzyme. Tapi dia dah memang bakteria ni sendiri detected daripada registration enzyme ni daripada dia cut lah. Tapi registration enzyme ni function dia akan cut ataupun dia akan potong basic sequence kalau viral DNA. Viral DNA ni macam benda-benda asing masuk lah. So dia akan cut. So function registration enzyme apa kalau function? Fungsi dia apa? Registration enzyme. Ada dua keyword ni dia ajar. Dia function of registration. Cut tu keyword kedua. Pertama sebelum dia cut dia kena buat apa? Dikenal. Boleh. Asli dulu baru dia boleh cut. Okay. So an advantage of using yeast daripada using bacteria as a recipient cell sebagai penerima for recombination of eukaryotic DNA is that yeast boleh apa? Boleh apa? Boleh? Awak belajar, semula dan ni. Awak belajar cloning vector ada berapa jenis? 4 tu tak? Kita ada plasmid, kita ada bacteriophage, kita ada cosmid dan kita ada YAC, yeast artificial chromosome. Yang membezakan 4 ni apa? Size. Dia punya Dia punya size kilo. size capacity, bukan size benda ni. Capacity untuk bawa insertion size. Okay. Yang paling kecil adalah plasmid dan yang paling besar adalah YAC. Iaitu yeast artificial chromosome. Okay, ni paling besar. Biasa kita guna plasmid lah paling small lah. Ini kalau untuk cloning vector. Tapi untuk host cell tu adalah recipient of cell lah kan. Recombinant cell. So host cell yang awak belajar bakteria dengan yeast. Biasa kita sebut guna bakteria lah dalam E. coli. Dan kenapa kita boleh guna yeast ataupun lagi bagus guna yeast daripada bakteria adalah sebab dia buang intron tu daripada RNA transcript. Maksudnya dah siap-siap bidang intron tinggal exam. Faham? Faham tak? Ingat tak proses apa ni? RNA yang terhasil akan dibuang intron. Tinggallah exon ataupun coding ataupun coded mRNA sahaja. Okey? So, kenapa kita bagi bagus dulu? Sebab dia dah buang bahagian intron yang tak diperlukan pada RNA. Jelas? Faham tak ni? Faham? Madam, suara madam kurang jelas lah. Suara madam kurang jelas? Macam lag. Dengar tak? Dengar tak? Kita putus ke? Dengar tak? Dengar. Ya. Dengar. Jelas? Jelas ke tidak? Jelas, madam. Jelas Jelas, dah. Okay, alright. Tadi dengar madam apa?
Dengar tak? Medium cakap apa tadi pasal yeast ni? Dengar tak pasal yeast ni? Dengar tapi kurang faham madam. Okey. So sebenarnya soalan dia cakap apakah kelebihan kita guna yeast daripada bakteria. Kelebihan guna yeast ni adalah yeast ni memang ada exon sahaja. Okay, dia dah buang part introns. Introns ni ingat lagi tak? Introns ni part apa? Ingat tak? Introns tu part apa? Intron tu part apa? Sudah. Kita ada intron dengan dengar tak ni? Dengar madam. Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Dengar madam. Kita ada intron dengan exon. Apa Exon. beza intron dengan exon? Siapa ingat apa beza intron exon? Awak ni tak dengar ke tak respon? Confuse lah madam. Tak ingat madam. Tak ingat. Respon. Kalau tak ingat, respon tak ingat. Kan dia ingat line block problem. Okay. Tak ingat jawapan awak. Okay. So intron dengan exon ni kalau ingat lagi dalam satu sequence of DNA kita ada part intron dengan part exon. Okay. Yang madam ajar ini kita kena ingat eloklah part yang kita nak. Ni part yang elok. Part yang elok ni kita cakap dia adalah coding sequence ataupun coding intron ni pula adalah non-coding sequence. Cakap tu jelas? Jelas. Jelas. So sekarang ni intron ni adalah yang tak diperlukan lah sebab dia tak ada coding pun. Dia non-coding sequence. Okay, so kita hanya perlu simpan exon. Kalau ingat lagi dalam chapter 6, after transcription berlaku, akan ada satu proses iaitu proses splicing di mana dia akan buang parts of RNA transcript yang ada intron. Ingat tak? Ingat ke tidak? Ingat. Dah ingat kan? Dan kalau awak ingat dalam insulin, kenapa kita ambil insulin? Okay. Kenapa kita ambil mRNA dan tukarkan dia menjadi DNA? Kenapa kita tak ambil terus DNA untuk hasilkan insulin? Sebab apa? ada mRNA tu exon. dia Intron dah ada ada. exon je. Yes, sebab mRNA ada exon sahaja yang elok sahaja iaitu the coding sequence. Kalau kita ambil dia, kita leceh lah, kita nak kena buang intron punya part. Sebab tu dia ambil mRNA which is ada only exon, the coding sequence, barulah dia tukarkan atau transkripkan menjadi DNA melalui proses transcription. Okay, so basically dia yang involve ni intron dengan exon. So, soalan ni dia tanya apa advantage ataupun kelebihan guna yeast daripada bakteria. Biasa kita cakap guna bakteria kan, tapi memang dalam buku awak belajar dua jenis lah, kalau perasan. Iaitu bakteria dengan yeast. So, kelebihan yeast adalah yeast ni boleh buang intron daripada RNA of the RNA transcript yang terhasil. Macam tadi, Madam cakap, dia boleh buang part yang ada intron. So, ini adalah RNA transkrip yang terhasil. Katakan ada intron, exon. Intron, exon. So, yeast ni boleh buang part-part intron. Sebab tu itu kelebihan kalau kita masukkan recombinant DNA ke dalam yeast. Jelas ke tidak? Jelas. Faham? Faham? Faham. Faham. Fragment of DNA cut by a restriction enzyme
form bonds between other DNA molecules that have apa dia? Fragment of DNA yang kita potong guna restriction enzyme form bond dengan DNA molekul yang lain, which is yang dah apa? Faham tak Being Lan? fermented by the same restriction enzyme. Betul. So kita tahu kita akan gabungkan fragment of DNA dengan DNA molekul yang lain dah dipotong oleh restriction enzyme yang sama. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, in recombinant DNA technology, a plasmid vector must cleave by adakah 4 separate enzyme? Adakah kita wajib plasmid vector tu kita kena cleave 4 enzyme berbeza? Yes or no? No. No. Adakah kita kena cleave dia by modified DNA ligase? No. 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 Set alternate condition? No. No. Enzyme yang cleave donor gene? Yeah. Yes. Yes. Donor gene ni adalah target gene. Kena tahulah nama-nama lain dia. Okay, yes. 5 stages in the production of human insulin, okay, by genetic engineering technique are given. So dia suruh sequence. Cuba susun. DNA cut dengan restriction enzyme, DNA copy made using reverse transcriptase, messenger RNA extracted from the cell, plasmid DNA join the donor to donor using ligase, recombinant plasmid insert. So first kali apa kat sini? Number 3. Number? Number berapa? Three. 2 ke 3? 2 ke 3? Number berapa? Number 2. Siapa yang medium tak nampak? Nama siapa? Siapa yang jawab ni? Medium. Siapa ni? Nama siapa ni? Baik. Niel. Ada dia ni tak sebelah ni? Ada dia ke sebelah ni? Dia di assist. Siapa yang bercakap tadi? Daniel Ikhwan. Mula-mula 3. Lepas tu 2. Mula? Akak mula-mula tu. Lepas tu? 3 yang messenger tu dulu baru DNA copy. Okay. So awak cakap ni number 1. Ni number 2. Lepas tu? Lepas tu? Kita dah buat DNA melalui proses reverse transcriptase. Lepas tu? Number 1. Number 1. Okay. Kita tengok number 1. Lepas tu? Number 4. Number Number 4. And then? 5. Okay. Jawapan dia adalah? Ni bukan. Kita cakap 3 number 1 kan? Okay. Kita tengok betul tak awak susun. 3, 2, 1, 4, 5. Okay. Tak faham? Okay. So kita ulang sekali lalu. So macam mana berlakunya production of insulin? Mula-mula kita akan extract. Okay. Kita akan extract mRNA. Kita extract daripada mana ni mRNA ni? Pancreatic cell. Pancreatic cell lah sebab dia tak insulin kan. So mRNA ni akan act as a template. Okay, mRNA ni akan jadi template dalam proses transcription lah. Okay.
So, mRNA ni akan incubated. Kita masukkan mRNA dalam satu test tube berserta atau masukkan sekali dengan enzim bernama Reverse transcriptase. reverse transcriptase. Okay, so bila nama enzim reverse transcriptase, maka dia akan undergo proses reverse transcription. Betul? Betul. Betul. And then, ini masih lagi mRNA dan dia akan hasilkan satu strand of apa ni? cDNA. DNA, which is complementary to the mRNA lah. Maksudnya kalau kat sini A, U, G, kat sini akan jadi C, A, C, and so on. Okay, so once dah hasilkan satu strand of cDNA, what happens the mRNA tadi? Dia akan Graded. Nah, degraded, okay, hilang, akan hilang. Sebab dia dah habis dah tugas dia sebagai template. And then the cDNA ni akan jadi plate pula untuk kita hasilkan the second strand of cDNA. So dia akan jadi complementary lah, C dengan A dengan C, C dengan G and so on. So kita ada dua strand of apa? Double strand of DNA. cDNA. yang daripada ni lah kita akan hasilkan insulin based on proses recombinant DNA yang kita belajar sebelum ni lah. Okay. Macam mana benda tu? Kenapa kita guna? Sebab yang ini memang confirm tak ada intron. Jelas kan? Faham? Faham, madam? Faham. Faham. Okay. So, kalau kita sambung proses ni, kita tahulah. Lepas tu kita akan guna restriction enzyme untuk cut dia spesifik dekat mana. And then kita akan cut open juga the plasmid. Masukkan sequence ni ke dalam sini. And then proses apa? Dah masuk, dah sealkan dengan ligase. Okay. Plasmid remove ni daripada bakteria. Contohnya E. coli. Using the same restriction enzyme kita guna untuk cut the cDNA yang encode daripada insulin. So katakan part ni yang encode untuk insulin. Kita cutkan guna restriction enzyme dia. And then guna restriction enzyme yang sama, kita akan cut the plasmid yang kita isolate daripada bakteria sel. Okay. Faham asal Kak Yadi yang dia cakap? Faham. Faham kita cut guna restriction enzyme yang sama. So dekat plasmid tu kita cut guna restriction enzyme yang sama. Sekarang cDNA yang cDNA yang ada insulin protein encode, kita guna perkataan encode yang ada coding untuk insulin protein akan diinsertkan ke dalam kita punya plasmid yang dah cut open kan. Sekarang kita akan attach to the plasmid using apa? Kalau kita nak attachkan the DNA strand dekat plasmid, kita guna apa nama dia? DNA ligase. Nama dia apa? Ligase. Ligase. So sekarang dah jadi recombinant DNA, barulah kita hasilkan proses transformation dan amplification. Masuklah ke dalam host cell. Okay, dan go on lah sampai amplification. Ni amplification, macam mana nak tahu? Ada 3 sel daripada amplification ni. Ada 3 koloni yang terbentuk. Okay, koloni pertama, koloni kedua dengan koloni ketiga. Ini kalau recombinant DNA yang general lah dari sistem koloni. So, kita ada 3 koloni. White, blue dengan no koloni. Apa beza ni? Tapi ingat. White yang ada white recombining. recombinant DNA. White itu yang Just ada Recombining. recombinant plasmid. Kenapa dia jadi white? Okay, so waktu proses screening, kita masukkan dia dalam satu cartridge, katakan ada hexgal. Betul tak? Betul? Dan dia juga ada Penicillin. ampicillin. Okay, so kalau ingat lagi,
kita punya plasmid, ada parts yang ada lexigene, kita ada ori, kita ada ampicillin resistant. Okay. So X-Cal ni dia punya function. Okay. Untuk identify bakteria dengan recombinant plasmid lah. So kalau kita tengok X-Cal ni akan dihydrolyze oleh enzim beta-galactosidase lah. Sebab dia, kalau ingat tajuk apa kita jumpa beta-galactosidase, tajuk chapter 6 tu tak, like operan. Betul? Betul tak? Betul tak ni? Betul tak ni? Betul. Betul. Okay. So X-Cal akan hydrolyze, beta-galactosidase akan hydrolyze ke X-Cal lah sebenarnya. Macam lactose kan. So sebenarnya kalau ada recombinant DNA dah dimasukkan kat sini, that means kita punya lexigene dah disrupted, dah diganggu. Jadi lexigene kita dah diganggu, boleh tak dihasilkan 3 jenis enzim tu? Lexigene akan hasilkan beta-galactosidase. Boleh tak di-encode for beta-galactosidase? Boleh. Kalau dah diganggu dia punya coding for lexigene. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh hasilkan beta-galactosidase, ada tak apa-apa akan hydrolyze the X-Cal? Ada? Tak ada. So end up, dia takkan ada apa-apa hydrolyzation berlaku menyebabkan kolonis dekat sini jadi warna white je. Tapi masih ada the recombinant DNA. Recombinant DNA kita takkan mati sebab kita tahu ada plasmid yang ada ampicillin resistant. Kalau tak ada ampicillin resistant, masuk dalam ampicillin, kita punya plasmid atau recombinant akan mati. Tapi sebab kita ada plasmid yang ada ampicillin resistant, takkan matilah, adalah kolonis tapi warna putih. Berbeza pula kalau kita masukkan plasmid yang tak diganggu ataupun tak disrupted pun lexigene dia. So lexigene ni masih elok, tak diganggu, non-disrupted. Okay, so dia akan produce and code for beta-galactosidase. Beta-galactosidase ni akan hydrolyze the X-Cal. Faham? Bila dia hydrolyze, dia akan tukarkan kita punya color ni menjadi warna biru. Okay, sebab dia hydrolyze jadi warna blue. Koloni menjadi warna biru. Bermaksud dia tak ada recombinant DNA, dia hanya carry non-recombinant plasmid. Macam mana kita tahu dia ada plasmid? Sebab dia ada, sekali sebab dia berubah warna biru lah. Maksudnya kita tahu lah ada plasmid sebab ada lexigene. Dan satu lagi plasmid dia tak mati sebab ada ampicillin. Jelas tak tu? Jelas. Jelas. Yang ni pula kita letak bakteria sel banyak-banyak tapi malangnya tak ada kolonis yang akan terhasil disebabkan bakteria sel yang kita bawa tu tak ada apa-apa plasmid. Bila tak ada plasmid, bakteria sel ni akan mati. Sebab dekat plasmid ada ampicillin resistant. Ampicillin resistant ni boleh melawan ampicillin. Tapi sel yang dibawa ni tak ada plasmid. Bila tak ada plasmid, dia akan mati disebabkan effect daripada ampicillin dalam petri dish kita. Jelas? Faham? Faham tak ni? Faham So, seterusnya, plasmid are important in biotech sebab apa? A, B, C, D mana? B. 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 Okay. Sebab plasmid adalah agent untuk insertion. Dia yang masukkan. Dia yang pergi tempat dimasuknya foreign key. Kalau kita cakap dia adalah restriction enzyme, salah, dia bukan restriction enzyme. Okay. Dan kalau kita cakap dia adalah recombination site on recombinant DNA site, yang salah. Tapi probability lagilah salah. So jawapan dia adalah B. Okay. So, soalan seterusnya, figure 1, choose a plasmid molecule having restriction site for eco R1 dengan bound H1. Okay, what will happen if the plasmid is with eco R1? Berlaku. So,
Cakap dia potong melalui cut with ikut R1. So kita akan cut 1, 2. Ada berapa fragment yang akan transfer? Two. Berapa fragment? 2. Ini satu fragment. And this is the other fragment. Jawapan dia A lah. Okay. Faham tak semua? Faham? Faham? Faham. Faham Okay. So which enzyme are required to produce a recombinant DNA? Enzyme mana kita perlukan nak hasilkan recombinant DNA? DNA polymerase perlu tak nak hasilkan recombinant DNA? Tidak. Tidak. Ligase perlu? Ligase perlu. Ligase perlu. Restriction enzyme perlu tak? Perlu. Perlu. Ligase tak perlu. RNA polymerase tak perlu. So jawapannya adalah B. okay. Which of the following is the role of restriction enzyme in the cloning process? So, apa fungsi restriction enzyme dalam cloning process? So, kena tahu enzyme yang kita belajar ada dua. Satu restriction enzyme, satu lagi modifying enzyme. Okay. So, restriction enzyme untuk recognize and cut. Tapi modifying enzyme ni untuk kita attachkan semula the broken part of the DNA. Okay, so restriction enzyme adalah recognize cut. So, kita nak buat apa ni dengan restriction enzyme? Adakah kita nak digest DNA ligase? Tak. Tidak. Tidak. Okay, so saya boleh potong jawapan yang ada nombor 1. Okay, adakah kita guna untuk cut DNA vector? Ya. Ya. So, yang mana tak ada nombor 2? Semua ada nombor 2. Adakah kita perlu untuk cut DNA target cell? Ya. Perlu. Perlu. So, dia tak ada 3, salah. So, tinggal ni. Adakah nombor 4 ni betul? Cut the clone DNA from its vector. Salah. Maksud clone DNA dah banyak-banyak cloning. Dia tak perlu cut dah. Sebab dah berlaku ni recombinant. So, jawapan dia adalah C. Faham? Faham. Okay. So, which DNA sequence are palindromic? Apa maksud palindromic? Apakah maksud palindromic? Ada tak? Itu dia. Maksud palindromic. Sama. Same as its complement strand. Betul? Betul. Okay, so jawapan awak apa? C. Sekejap kawan awak tanya saya. Apa jawapan awak? B. Tak tahu ni. C. Jawapan awak apa? B. C. Kenapa? Kita bagi tahu dia sequence kat palindromic ni untuk sequence kat mana ni? Sequence untuk target restriction enzyme tu tak? Betul? Betul. Betul. Restriction enzyme. Restriction site yang kita nak potong tu mestilah palindromic. Maksudnya mestilah base sequence dia sama, komplement dengan strand. Kedua-dua tu maksudnya yang kita nak potong dekat sequence tu dengan yang kita nak potong dekat strand tu mestilah palindromic lah. So example dia adalah ni kan? Betul tak? Sorry. G A A G C C T C C. Nampak tak sama ni? Nampak tak? Ni sama. Nampak. Oh, nampak. So kalau dia cut, so ni kita guna enzyme apa nak cut ni? Ikut R1 ke? Kan?
Itu dengan enzim apa? Tak ada tak ada. Tapi maksud palindromik adalah sama. Dia punya sama depan ke belakang dia. So kat sini 4 ni sama. So kalau biasa kita potong macam ni contohnya. Faham tak? Kalau yang ni dah lain kan? Ni lain lah, semua lain lah. So, jawapan dia adalah B. Faham? Satu strand ni sama dengan strand dia yang lain. Kalau tengok betul-betul. Nampak kan? Daripada 5 strand ni. Daripada 5 strand sini kita baca pun sama. Itu adalah palindromik. Okey. Dapat? Satu tanya Nathan tadi, Nathan tak sempat jawab. Jelas tak? Jelas? Jelas, madam. Jelas kan? Itu A. Okey. Soalan seterusnya, figure 1. Kenapa? Figure 1 shows a linear DNA molecule Q dengan R. Linear DNA molecule QRS and the excision site of the excision enzyme. What fragments will be produced after complete digestion? Digestion ni bukan makan Okay. So, linear DNA ada QRS, excision enzyme, the excision site of the same enzyme. Decision site of the same decision enzyme. What fragment will be produced after complete digestion? Maksud dia. Kita ada 3 decision site sekarang ni. 1, 2, 3. Siapa yang berlaku sekarang ni? Jadi 4. Jadi apa? Fragment apa yang ada? 1, PQ, QR, RS, ST. PQ, QR, RS, ST. Faham tak? Dia bagi tahu ada 3 decision site. Okay. QRS adalah decision site of the same decision enzyme lah. So, mungkin decision enzyme dia adalah A. Okay. Tapi dia cakap ni semua decision site yang sama. A ni boleh potong. So, kita potong. Boleh cakap. So, kita akan dapat 1, 2, 3, 4 fragment. Jawapan dia adalah jelas so, simple je soalan ni kan? Jelas. Okay, so number 14, flow 3 shows DNA cloning using bacterial plasmid. Okay, so why is it necessary to carry out screening? Kenapa penting kita kena buat screening? They are bacteria which are not transformed. Betul ke salah? Kenapa penting kita nak buat screening? Kita nak bezakan yang white colony, semua colony. Jadi kenapa penting? Sebab ada bakteria yang tak transform? Transform tu apa? Masukkan ke dalam bakteria. Ada tak yang tak masuk dalam bakteria? Ada. Ada kan? Sebab itulah ada yang tak ada koloni. Tak plastik kan? Okay. So they are bacteria which do not undergo amplification. Adakah kaitan tu dengan screening? Ini kita nak detect koloni yang ada plasmid. Tak ada plasmid dengan recombinant plasmid. So, kalau bakteria tu tak undergo amplification, apa kepentingan kita buat screening? Maksud Medan, screening ni membantu tak kita nak tengok ada amplification ke tak? Tidak. Maksud amplification banyak kan? Betul. Maksud amplification banyak kan? So, kalau saya buat screening, adakah saya nampak beza dia? Tak. Betul tak? Tak kan? Tak. Tak kan? Okay. So, dia are bakteria yang transform tapi dia adalah non-recombinant plasmid. Betul ke salah? Betul. Pasti 1 dengan 3. Okay. So, kenapa benda ni boleh berlaku? Ada yang termasuk, ada yang tak masuk. Ingat kita bukannya ambil bila pisau potong kecil-kecil. Tak ada. Kita masukkan semua dalam satu test tube. So, benda tu berlaku dengan automatically. Sebab tu ada yang berlaku dengan betul, ada yang tak berlaku dengan betul. Sebab benda ni selalu kecil lah. Okay, jelas dekat tu? Jelas. Okay? Jelas. So
So, soalan seterusnya kita try tengok soalan chapter pass, iaitu chapter population genetik. Favorite awak kan? Kira-kira ni betul tak? Okay, so soalan pertama, silakan awak. Cuba buat sekarang. Cuba keluarkan maklumat. Mari ke meja. Keluarkan maklumat. A kecil, A kecil. Kita ada recessive ada A kecil. Okay, lagi? Q, Recessive adalah yang ada albinism. Okay, lagi kita ada apa? Q, Frequency of albinism adalah satu daripada 40,000 yang ada albinism. Betul? Betul. Sekarang ada nak kira ni. Ada nak buat apa? Kita tanya percentage of A. Macam mana ideanya? Iaitu alel. Percentage of alel. Ini frequency. So kalau ingat kita ada formula P plus Q equal to 1. P square plus 2P plus Q square equal to 1. Ingat lagi formula ni? Ingat tidak? Ingat. Okey, itu formula apa tu? Frekuensi ke formula benda tu? Formula apakah itu? Hardy-Weinberg. Yes, Hardy-Weinberg. Betul, Hardy-Weinberg law. Tetapi ini adalah frekuensi alel. Ini adalah genotype frekuensi. Betul tak ni? Betul. Dan kita frekuensi lah. Okay. So, ini adalah frekuensi satu daripada 40,000 individu. Boleh tak Megan cakap ini adalah frekuensi alel? Boleh? Tak boleh. Kita akan genotype. Kita akan cakap genotype. Okay. So, satu daripada 40,000 ni berapa? Cuba kirakan untuk Megan. Megan tak ada calculator. Berapa? Berapa? 2.5 2.5. darab 10 negatif 5. Kuasa negatif 5. So, dapat apa? 0 point? Betul? 0.0000025. Dan 40. Empat titik. Okay. So, ini adalah frequency of albinism. The frequency of albinism, awak rasa yang mana? Ini frequency of homozygous dominant, frequency of homozygous recessive dan frequency of heterozygous. So, untuk albinism, kita kira dia frequensi yang mana? Q square. Frequensi? Q kuasa 2. Q kuasa 2. So, kalau Q berapa? Square root kan ni? Iman. Darab 10 kuasa negatif 3. Kuasa negatif 3. 5, 10 kuasa negatif 3 je ni. Sini je. Bagilah tolong dalam point. 0.005. Kecil je nombornya pun. Malas ni rawat ni. So Q equal to 0.005. Ini adalah frequency of allele A. Ini frequency. Dia nak percentage. Macam mana dia nak tukarkan ini kepada percentage?
Tak kata 80 tu kau berapa? Tak 100. 100. Darat 100. 1, 2. Darat 100. So jawapan dia adalah 0.5% ada. B. Betul? Faham? Faham? Faham. Faham tak ni? Faham. Okay. So kita apply je tu formula tu ada kat atas. So ability untuk taste PCC, kalau tak tahu jangan buat muka blur, jangan blank-blank. Kita relax. Soalan-soalan macam ni. Chapter 5, chapter 4 akan ada banyak yang awak tak pernah dengar. Sebab dia banyak bagi situation, dia suka bagi gambaran, dia suka bagi situation lah banyak ni kan. Kita relax je lah, dia bagi nama penyakit pelik ke, dia bagi situation benda-benda tu, kita kena tenang. Kita tengok apa lagi maklumat dia bagi. Dominant allele T. Okay, so itulah dia punya point penting. Dominant allele T adalah untuk taste. Okay, manakala yang tak boleh taste, kita control by allele T minus. Okay, so kalau madam tak kisahlah awak subjektif ke subjektif, tolong keluarkan. So awak akan end up tulis T besar sebagai able to taste, T kecil tak boleh taste. Betul? Betul? Betul. Okay. So dia kata dalam satu population 70% can taste PTC. So 70% yang boleh taste tu boleh bagi tahu madam tak apa agak-agak ni genotype dia. T besar. T besar? T Genotype. besar. T besar. Tu je yang boleh taste. T besar, T kecil lagi. Yes. Kena ingat phenotype dominant ada dua. Okay. Ini pun akan end up boleh taste. Ini pun akan end up boleh taste. Itu masalah bila dia bagi kita pasal dominant. Kalau recessive senang. Kita memang tahu dia T-squared. Sebab tu je. Homozygous recessive. Tapi bila macam ni, ini pun boleh taste, ini pun boleh taste. So, tricky lah kat sana. So, by assuming the population is equilibrium, maksud equilibrium maknanya setiap apa? Setiap generation akan kekal. Okay. Apakah frequency of allele T? Okay, bagi tahu madam kira. Senang dia ni, macam mana? Kisah ni madam sebab dia bagi 70% ni besar kecil. Tapi dia syukur dia kecil. Macam mana nak buat? 100 tolak 70. Ya, betul. Bijak. Kita berapa? Tolak je lah 70. Basi adalah 30% ataupun 0.30. Frekuensi kan? Tukarkan percentage pada frekuensi. Adalah kecil. Betul? Betul. Betul. Okay, tapi adakah dia minta kita kecil je? Dah tengok tu. Faham tak? Ini homozygous recessive. Kalau awak jawab B, salah. Faham kan? Madam dapat frekuensi ni, faham madam dapat frekuensi apa? Kecil. Dia nak frekuensi of allele T. So T kecil sama. Mana satu ni? Frekuensi. Q kosong Q dua. bagi 2. Q square. Betul? Betul. 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 So, Q square sama dengan 0.30. Q sama dengan berapa? 0.55. 0.55. 0.55. Jawapan dia adalah 0.55. Jelas kalau jawab ni awak salah. Ini adalah frekuensi untuk Q square. Sebab PT. Okay, geno ini frekuensi. Bukannya allele. Okay. Faham tak? Madam cakap ni ada tak yang tak faham? Tak faham saya cakap. Kita buat latihan ni nak buat revision. Sana, faham tak ni? Faham, madam? Faham. Faham Okay.
So the genotype frequency of a mutant is recessive homozygous 0.16. Okay. So what is the frequency of mutant allele? Saya nak kira. 0.2. Apa jawapan awak? Apa jawapan? Dia dapat jawapan. C. Apa jawapan? A, B, C, D. Mana betul? C. Apa jawapan awak? C. Ada siapa-siapa tak faham? Ada siapa-siapa tak faham? Yang dia nak explain kau tak faham? 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 Faham. Dia saya tak faham. Okay. So, the genotype frequency of a mutant, okay, dia kata mutant adalah recessive homozygous. Okay. So, kita highlight ini adalah genotype frequency. So, bila genotype frequency, ingat tengok genotype frequency punya equation. Okay. This is recessive homozygous adalah 0.16. Recessive homozygous kan? Mana recessive homozygous? Q square. So Q squared adalah 0.16. Ni sangat direct lah soalan dia kan. Dia dah bagi pun frequency of recessive homozygous. Sebab dia bagi genotype frequency. So Q awak akan dapat berapa? 0.5. Kau sampai Dah jawapan dia tu lah. Dia minta alel. So bila alel kita ada P dengan Q. So mutant alel adalah Q lah sebab recessive. So kita dah kira tu dapatlah Q. Faham? Siapa yang tak faham tadi faham? Okay. faham ada. Faham Okay, so the frequency of the allele P in a population at genetic equilibrium is 0.7. Dan dia tak bagi tahulah apa. So kita tulis je B besar adalah 0.7. Frequency Ingat tengok frequency ke percentage ke number ke semuanya lain. What is the frequency of B genotype? Dia. B. Dia nak kira. So sekarang dia bagi frequency of the allele. So medium tengok. Yang satu medium nak guna. PQ. Ini hijau. Biru. So P plus Q equal to 1. Which is P adalah dominant allele, Q adalah recessive allele. Yang ini dia besar. So medium akan dia sebagai dominant allele, betul? So medium akan letak yang Q sebagai 0.7 campur Q sama dengan 1. So Q medium berapa? 0.3. Q medium akan dapat 0.3. P medium berapa? Tricky ni soalan. P medium berapa? 0.7. 0.7. Benda tu dia jadi. Okay. So macam mana medium nak kira frequency of BB? Ini adalah frequency of heterozygous. So apakah formula frequency of heterozygous? Yang mana satu? 2 PQ. PQ. So kita akan kira 2 darab P darab Q. 2 darab 0.3 darab 0.7 berapa? 0.2. Okay, pandai dah semua. Okay, bagus. So, soalan seterusnya, the cystic fibrosis element on the pancreas is a condition of recessive homozygous. Okay, so ingat, dia mestilah recessive homozygous. Okay, dua-dua recessive. If one in every 2,000 individuals in a population suffers this ailment, what is the frequency of the gene in that population? Dia cakap ni. Apa dia?
Ha. Dia ditanya ni, siapa tak faham? Siapa faham? Keluarkan maklumat. Cystic, recessive, homozygous. Betul? Betul. Betul. Okey. Dia kata dalam setiap 2,000. Satu daripada 2,000 orang suffer. Maksudnya homorecessive lah kan? Satu daripada 2,000 ni berapa? Dalam bentuk ni. Berapa? 0.0005. Okey, ada 3 kosong. So, awak akan dapat 0.0005. Okey. Ini adalah frequency of homozygous recessive. Iaitu apa? Dia Madam, apa? ada 3 kosong. 3 kosong. Okey. Formula dia apa? Q kuasa 2. Q square. Square. Okey. So, soalan ni adalah what is the frequency of gene in that population? Frequency of gene in that population. Oh, gene frequency lah. Tapi dia tak cakap frequency of gene apa. Frequency of the gene. Apa dia minta apa ni? SSC. Dia minta apa ni? Apa dia minta ni? What's the frequency of the gene? Macam dia tertinggal something. Tu madam salah faham. Gene apa? Kalau soalan subjektif, bila ditanya frequency of gene, awak kena senaraikan semua jenis. What is the frequency of gene? Apa jawapan awak? Awak rasa apa soalan? Apa frequency of gene tu apa? Ada orang ke tidak ada ni? Ada. Apa frequency of gene? Is one... Oh, okay. Frequency of the gene ni lah kot Betul. This is one only surface element. What is the frequency of the gene? Nanti, kita ada yang faham? Medium confuse dengan saya. Gene apa dia nak ni? Dia nak alih kot. SSC. Nak alien? Kenapa dia nak alien? Dia nak gene. Frequency of the gene. Dia nak pick up the gene mana? Confuse. What is the element? What is the frequency of the gene? Gene tak alien. Bukan genotype frequency of the gene. Serutkan Q dapat apa? Serutkan ni. 0.022. Betul lah. Dia nak frequency of the gene. Gene ni adalah alien. Dia bukan minta genotype. Dia nak gene. Okay, so jawapan dia adalah 0.022. Dia nak Q. Sebab dia tengah cakap pasal if one of every 2,000 individuals. Ni cakap pasal homozygous recessive tadi kan. 1/2,000 dapat ni. Ni genotype frequency. Gene frequency of gene adalah allele frequency. Okay, faham semua? Nanti medium kosong tak boleh ke gene gene. Tapi sama lah gene adalah allele lah kan. Okay. Faham? Yang lain faham? Faham tak? Faham, Madam? Faham. Okay. Kemudian, okay. Kemudian ingat dah. Allele tu adalah simplified form of a gene tu tak? Kita letak huruf padahal dia adalah gene. Okay. Allele tu sendiri adalah simplified form ataupun alternative form of a gene. So, samalah allele tu adalah gene. Okay, ingat gene lain dengan genotype. Boleh? Boleh semua?
Boleh. Boleh. Okay. Gene pool for a population would reach the equilibrium level if Mutation does not occur. D. does not occur. Lagi apa dia? Size of population must be Lah. large. Natural selection occur ke tak occur? Not occur. Oh. Reproduction happens selectively. Salah, dia kena Randomly. Random. random matching. Okay. So, soalan number 7. In a population of in Africa, 1% of its individual suffer daripada sickle cell anemia and die. What is the percentage of heterozygous individuals? So, kita back to normal. Dia cakap suffer daripada sickle cell anemia 1%. So, dia adalah 0.01. 01. 0. Okay. Adalah Q square. Frequency of genotype. Betul? Betul? Betul. Betul. Okay. So, Q medium dah berapa? 0.1. Sampai 1. 0.1? Ah. Okay. So, P satunya dah berapa? 0.9. 0.9. 0.9. So, medium kena kira percentage of heterozygous. So, 2 PQ sama dengan? Okay. 1 darab 0.9. Berapa? 0.18. 0.18. Okay, ini dah bentuk frekuensi. Dia nak percentage. So, macam mana medium nak tukarkan percentage? Darab dengan? 100. 118. Okay, boleh Faham tak? Ada yang tak faham tak? Tak faham kena beritahu medium. Kalau medium laju ke? Faham? Faham kena? Faham. Okay, so soalan seterusnya. In a type of mammal, genes for the albino adalah recessive to the brown. Okay, so kita tulis albino, medium buat arah kecil, anak medium buat B kecil. Dan brown, medium buat B besar. Okay, so in the investigation, it is found that 72 daripada 500 mammals are albino. 72 adalah B kecil. Betul? Betul tak? Betul. Total 500. What is the gene frequency for the heterozygous individual? So, dia tanya B besar, B kecil. Macam mana ni Megan nak kira? Megan ada 2 maklumat ni. Siapa ada idea? Ni direct je, tak ada belit-belit tu. Macam mana nak kira? Apa yang kita boleh kira? Kita ada bilangan. Resesif dulu. Kira apa? Yang resesif. Frekuensi resesif. Kira apa? Frekuensi resesif. Apa dia? Q per Cari Q. yang resesif. Okey, macam mana nak kira? Mana kira? 72 Okey. bahagi 500. 500. 500 dapat apa? 0.144. 0.144. So, ni nilai apa ni? Kalau ikut formula ni apa ni? Q kuasa 2. Q. Q. Kuasa 2. 2. Tak boleh Q ni Q set sebab dia genotype. Okey. So, Q median dapat apa? 0.38. 38. 38? 38? 38. 79. Ni macam ni. Okay. And then Q median patutnya dapat apa? P plus Q equal to 1. 0.62. 0.62. 0.62. Median ada 2 maklumat ni. So 2 PQ dapat apa? 2 darab 0.38 darab 0.62. 0.47. 0.47. So dia nak frekuensi. Dia nak frekuensi of hepatitis 2 PQ. Ada jawapan? Ada. Faham? Semua faham tak ni? So basically, soalan tu tunjuk resesi, tengok balik lah. Okay?
Macam ni kan, dia tunjuk dari sources-nya. Kita pun dah keluarkan maklumat supaya kita nampak. So, kita nampak ni DG. Kalau kita tengok balik formula, kita tahu homozygote recessive adalah Q squared. Tapi ni frekuensi. Tak bolehlah 78 equal to Q squared. Kira frekuensi of ni. So, frekuensi cara kira dia adalah 72 per total. Dapatlah frekuensi dia. Barulah kita boleh samakan dengan Q squared. Okay, make sure lah frekuensi tu bukan. Kalau bukan frekuensi tak boleh lah. Kalau tak bagi total tak boleh lah kita perlukan dengan Q squared sebelah number. Jelas? Faham? Faham je. Ada. Soalan ke-9, consider hypothetical population in equilibrium dengan Aaron halal A besar dengan A kecil. So this population consists of 500 individuals. Okay, so Madam akan keluar maklumat. Total ada 500. Okay, such that 125 individual genotype A. So A besar ada 250. A besar, A kecil. Macam ni. Silap. Ni 125. A besar, A kecil, 250. A kecil, 125. Okay. So, dia minta ala seperti skor A besar. Senang yang amat. Macam mana? Macam mana lagi dah? Perlu tak Madam guna formula? Perlu tak Madam guna formula? Tak. Okey, tak. Tapi sebab kita ada semua maklumat, betul tak? Betul? Betul. Kat sini ada berapa alel A? Berapa? 250. 250. Kat sini ada berapa alel A besar? 500. 250. 250 ya sayang. Ni A kecil. Satu je. Ni je. Ni ada A besar? Tak ada A besar. So total alel A besar. Berapa? 500. 500. Kita nak bahagikan dengan total alel atau kat sini? Ataupun Ada 1000. Ada 1000. So jawapan dia adalah 0.5. 0.5. Faham tak boleh kira manual sebab dia ada semua maklumat. Kalau ada semua maklumat, tolong kira manual. Okay. So, undisturbed by other forces, random sexual population among members of large population nature leads to apa? Random. Akan lead kepada apa? Dia akan lead kepada formation of neurosis. Adakah dia changes dalam frekuensi? Adakah frekuensi akan berubah rasa? Tidak. Dia mesti equilibrium. Formation of generation unchanged gene frequency. Betul ke salah? Betul. Betul. Changes in frequency tak akan berlaku. Dia equilibrium. So jawapan dia adalah C. Okay, boleh semua? Boleh, Madam. Boleh. So, untuk chapter 5, chapter 8 kita dah bincang. Chapter 7, laut insani kan? Itu dah belum kan? Semalam Belum. apa? Kan? Okay. Di chapter 7 ni, takut tak sempat, so Madam akan upload link Madam dah bincang kelas lain lah. So, tolong check. Madam bagi latihan ni supaya kita revise. Sambil buat latihan tu, janganlah tak revise kan? So revise. Okay. Chapter 7 nanti upload, Madam bagi tahu. YouTube link. Okay. Sambil tengok soalan, sambil revise. Chapter 4 dia kita bincang. Hari malam. Ada? Dah bincang. Dah. Dah bincang sikit kan? So Madam cakap buatlah yang mana boleh buat tu buat. Okay, nanti Madam akan bagi chapter baru lagi. Chapter 9 hari tu dah bincang lah semua. Kita belum? Kita dah bincang? Kita belum? Tak ingat. Chapter 9 dah bincang belum? Dah. Okay. So nanti tengok dekat
kat sini ada plan, Madam baru masukkan chapter 5, dah bincang, chapter 4 belum habis, dah bincang, chapter 7 nanti Madam lagi mengikut. Nanti Madam akan upload chapter-chapter lain lah. Kita akan try buat yang mana boleh. Sampai minggu depan kita akan revise. Okay, ada apa-apa soalan? Tak Ada ada. apa-apa soalan? Kalau tak ada, itu saja. Boleh prepare untuk awak punya saya. Berapa tadi cakap tadi? 4 ke 4.10? 4.10. 4.10. Okay. So 4.10 Madam release kat GC. Boleh jawab semua. Itu saja untuk hari ni. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Salam.